awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dan sekarang Allah nak terangkan pada kita siapa Allah tu. Allah nak terangkan kepada kita siapa dia tentang ilmu ketuhanan. Sebab kalau kita tak kenal dia, kita akan take for granted. Kita tak rasa sesuatu tentang Allah ni. Sebab tu berkali-kali Allah akan perkenalkan dia tu siapa. Apa dia punya sifat. Tuhan yang macam mana sebenarnya kita sembah ni. Tuhan yang macam mana kita punya kebergantungan ni. So bila dah diperkenalkan, kita akan sampai kepada satu titik untuk bersetuju bahawa hanya Allah yang layak disembah. Kita akan sama-sama nanti bersetuju, ya benar, dialah yang wajar disembah, bukan yang lain. Hanya pada dia tempat kita kembali mohon bantuan dan pertolongan. So ayat ketiga, huwal awwalu wal akhiru. Awal maksudnya dia yang pertama. Dia wujud sebelum ada apa-apa. Allah sudah ada dan tiada apa pun yang menjadikan Allah. Awalu, dia yang pertama. Dan maksud al-akhiru, walaupun semua dah tak ada, Allah tetap akan ada. So dia yang awal, dia yang akhir. Tiada yang kekal selain Allah. Tiada yang kekal selain dari Allah. Lalu, kita boleh tanya, macam mana nanti ahli syurga yang disebut kekal selama-lamanya dalam syurga? Kan? Kalau Allah kata dia yang paling kekal, tiada yang kekal selain Allah, maka macam mana kesnya ahli syurga? Ahli syurga itu kekal kerana Allah yang menjadikan kekal. Dia tidak kekal secara sendiri. Tak. Allah yang jadikan dia kekal. Gitu. Bukan kita kekal dengan sendirinya, tak. So ayat ini adalah satu ayat yang sebenarnya berat nak ditafsirkan. Wal awwalu wal akhiru. Berat. Dan ulama-ulama tafsir, mereka bincangkan benda ni panjang lebar. Dan punyalah panjang lebar, dia tidak lari daripada bentuk-bentuk keliru yang timbul dari ayat ini. Sehingga ada yang gunakan ayat ini sebagai dalil fahaman kesesatan mereka. Cumanya kita tak bincanglah benda-benda macam tu. Ni golongan-golongan falsafah ni bila memikirkan di sebalik gunung payah. Yang penting kita kena ambil pengajaran dari ayat ni. Apa yang boleh kita belajar? Bagaimana kita boleh amalkan ayat ni? Kan? Kalau Allah kata huwal awwalu, kita hendaklah jadikan Allah first thing dalam hidup. First thing in the morning. Kita perlu jadikan Allah yang pertama sekali kita kena fikirkan. Bukan saja waktu bangun tidur. Tapi dalam nak buat apa sahaja. Aku nak makan ni. Allah berkatilah makanan aku. Aku nak pergi toilet ni. Ya Allah, lindungi aku daripada khubusi wal khaba'ith. Aku nak tengok TV ni. Ya Allah, hindarkan aku daripada suatu yang lara, daripada mengingatimu. Aku nak berjalan ni. Ya Allah, pimpin aku ke jalan yang baik dan betul.
Jadikan Allah yang pertama. Sebab bukan kita tak boleh buat begitu, boleh. Ada orang yang menjadikan mak dia yang pertama. Sebelum pergi kerja, call mak dulu. Sebelum pergi kerja, bagi tahu husband dulu. Dah sampai office, WhatsApp husband. Kan? Dia siap bagi tahu apa yang berlaku sepanjang perjalanan daripada rumah ke office. Bang, tadi bang ada kereta tu tak pasang signal. Bang, nasib baik. Nasib baik saya tak laju bang. Kalau tak, saya sondol je dia. Dia boleh cerita panjang-panjang. Husbandnya jawab, okay. Tapi dia tidak kecewa. Dia tak bagi tahu pada husband dia. Tetap update. Wal awwalu, Allah nak kita untuk memperlihatkan yang kita ini bertasbih, jadikan dia prioriti. Ini bukti kita benar bertasbih pada Allah. Tasbih bukan hanya sebut subhanallah. Tak, itu hanya ungkapan. Dan ungkapan tu perlu dengan rasa. Dan kalau ungkap tak berasa, dia tak bawa apa-apa makna. So, tasbih juga melalui perbuatan. Bagaimana kita menanggap Allah? Jadikan dia yang pertama daripada segalanya. So, jadikan Allah keutamaan bukannya sebagai harapan terakhir. Make God your first priority, not your last resort. Bila dah terantuk, baru ingat Tuhan. Tak, bukan begitu. Huwal awwalu. So, lazimnya kita jadikan Allah tu wal akhiru, dia yang paling last. Dah usaha, tak dapat. Baru cari Tuhan. Tapi letaklah dia yang pertama dan terakhir. Wal awwalu. Dia yang pertama dan yang terakhir. So, jadikan dia yang paling penting untuk kita ingat bagi memulakan sesuatu. Dan Allah jua yang kita kena fikirkan akhir sekali bila kita hendak tidur malam. Kan, cuba tinjau-tinjau balik apa yang kita dah lakukan sepanjang hari ini pada jalan Allah. Ada tak aku buat suatu, aku dah jalankan tugas sebagai orang Islam, apa yang aku buat kebaikan sepanjang hari ini, atau banyak keburukan sahaja. Apa usaha yang aku dah lakukan untuk tegakkan agama Allah. Maka akhirilah hidup kita pada waktu malam tu dengan berdoa pada Allah. Mohon permintaan yang baik-baik. Huwal awwalu wal akhiru. Bangun pagi, dahulukan Allah. Sebelum tidur malam, kita tutup dengan ingatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. How sweet, kan? How sweet. Wal zahiru wal batinu. Zahir maksudnya nampak. Nampak. Cuma zahir dekat sini ni bukanlah Allah tu nampak depan mata. Tak. Tapi kita boleh nampak kesan Allah di mana-mana. Kesan kekuasaan, hasil tangan dia, ciptaan dia, kudrat dia, kehendak dia. Lihat saja alam ni. Kita tahu dengan yakin dan pasti ini semua hasil kekuasaan perbuatan Allah, hasil kerja Allah. Kan kita balik rumah, rumah kosong. Rumah kosong. Orang rumah pergi pergi work, pergi kerja, anak-anak pergi sekolah. Kita balik tengah hari, rumah kosong. Tapi bila kita masuk, tengok
angkat tudung saji, ada nampak ayam masak kicap dan juga roti sandwich. Ayam masak kicap, roti sandwich. Walhal tak ada orang dekat rumah. Tapi kita yakin dan percaya, ayam masak kicap ni hasil tangan isteri, roti sandwich hasil tangan anak-anak kita. Kan, walhal tak ada orang kat rumah. Tapi kita tahu. Satu melihat alam ini, bukan sekadar melihat, tapi meyakini ini hasil kerja Allah. Ini Allah buat ni. Kita boleh makan buah sambil senyum kerana manisnya buah. Tapi jarang sekali kita senyum kerana kita syukur Allah buat buah untuk kita dapat makan tanpa perlu masak. Kalau kita tadi boleh senyum dari hasil masakan isteri kita, kenapa kita tak boleh senyum meyakini buah yang Allah cipta untuk kita makan? Lain kan? Ya, lain. Wazahiru. Kesan kewujudan Allah tu nyata, jelas depan mata. Ada manusia boleh bergerak-gerak, itu kesan Allah hidupkan dia. Dan dia hidup tu by design. Dia bukan semula jadi, tak? Allah design khusus untuk orang tu. Wazahiru. Dan dialah yang paling zahir, kerana apa-apa yang zahir dalam alam ini adalah kerana kehendak dan permission dari Allah. Apa maksud dia tu? Dialah yang paling zahir kerana apa-apa sahaja yang terzahir di alam ini adalah kerana kehendak dan permission dari Allah. Soul, kita tak akan tahu dia bernikah kali kedua kalau bukan kerana Allah yang beri permission agar berita itu tersebar luas. Kita masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kita masing-masing pernah buat dosa. Dan ada dosa yang kita buat kadang terlalu memalukan. Kita masing-masing ada aib. Dan aib itu Allah izinkan untuk ianya tersimpan, tidak terbuka. Wal-zahiru wal-batinu. Dia boleh zahirkan aib kita, dia boleh tutup aib kita rapat-rapat, tak siapa pun tahu. Wal-zahiru wal-batinu. Dan kalau kita dahulukan Allah, Allah akan pastikan kebajikan, keutamaan, kemaslahatan kita didahului. So, 4 sifat, wal awwalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu, sebenarnya yang dapat manfaat siapa? Bukan orang lain, kita. Kita belajar tentang Allah kan? Ya, belajar tentang Allah. Patutnya hanya Allah lah yang dapat manfaat tentang nama-nama dia. Tapi rupanya kita juga yang dapat manfaat tu. Loh, punya sayanglah Allah pada manusia sehingga sifat-sifat dia pun memberi kesan besar pada manusia. Sedangkan kalau kita mengenali orang-orang yang hebat,
Kan, kalau kita mengenali orang-orang yang hebat, sifat dan perwatakan dia khusus untuk orang tu. Kita tak dapat apa-apa manfaat pun. Dia dianugerahkan apa? Datuk Syip, Tan Sri, oleh orang lebih besar. Kita dapat apa? Tak dapat apa. Tapi Allah bila dia unleash nama-nama dia, yang dapat manfaat secara langsung kita. Ush. Wal-zahir wal-batin. Dan batin, maksud batin, kalau kita tidak nampak Allah, walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita meyakini yang segala apa yang berlaku ni adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang berlaku ialah aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh macam ni lah. Sekejap ya. Earth. Tunjuk image. Earth. Bumi. Sekejap. Earth, Moon and Sun. Okay, gambar ni ya. Earth, Moon and Sun. Bumi kan rotating, berjalan mengelilingi matahari. Kemudian bulan berjalan kelilingi bumi. Okay? Benda tu simple kan? Ya, simple. Rupanya dia tidak sesimple seperti yang kita biasa nampak. Ketika bumi di sini, okay, bumi sedang berjalan ke depan. So, bila bulan ke depan bumi, bulan pergi potong depan bumi. Ni kan bulan pusing keliling bumi. So, bila bulan berada di depan, dalam masa yang sama, bumi juga bergerak ke arah bulan. Tak pula terlanggar tu. Tidak pula menjadikan bulan semakin dekat dengan bumi. Dan bila bulan sampai ke sini, bumi dah ke depan dah. Bulan pusing bumi. Dan bila berada di belakang, tidak pula bulan tu tertinggal kerana bumi ke depan. Bulan berada di belakang. Siapa yang mengatur tu semua selama ni? Graviti bumi sentiasa tarik bulan dan bulan sentiasa ada atas orbit dia. Tidak pula dia terlalu dekat dengan bumi sehingga terlanggar bumi ataupun tidak terlalu jauh daripada bumi sehingga dia tertinggal dan hilang. What say you? Itu wal batin. Ada banyak benda yang berlaku di belakang tabir yang kita tak pernah tahu, tapi Allah uruskan dengan sangat luar biasa sehingga terbatas akal kita nak fikir. Tapi semua untuk kebaikan kita. Kebaikan manusia. Wal-zahiru wal-batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah tutup, Allah tahu setiap sesuatu. Sebelum kita ulas ayat ni, kita tak tahu apa-apa. Rupanya Allah sudah tahu lama tentang nama dia beri kebaikan pada manusia, kita baru tahu malam ni. Dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah sudah lama tahu semua manfaat tu kembali pada manusia. Kita je yang tak sedar. Alam sudah lama tahu bahawa Allah
memberi manfaat kepada alam. Sebab tu mereka bertasbih. Kita je yang tak tahu dan kita baru tahu, baru nak mula bertasbih. Wah. Okay, next. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Okay. Sikit lagi tentang batin tu. Sikit lagi tentang batin. Allah juga yang paling batin, kerana bukan saja mata kita tak nampak, tetapi cakupan intelek kita juga tak tercapai nak memikirkan tentang kekuasaan Allah. Fikir macam mana pun kita takkan dapat tahu benda tu. Fikir macam mana pun kita takkan dapat tahu benda tu. So apa yang perlu dibuat? Terima je. Terima as it is. Sebab benda tu tak mungkin dapat difikirkan. Tak mungkin dapat dibayangkan. Sebab kita sangat terbatas. Contoh paling mudah. Alif, Lam, Mim. Fikirkan maksud dia. Sampai kiamat. Tak tahu. Simple. 3 huruf. Kita takkan tahu. Takkan tahu. Itu batin. Okey, kemudian kita nak tengok ayat seterusnya. Ayat keempat. Panjang ayat ni. Harap-harap boleh habis malam ni. Kalau tak habis, kita jumpa lain kali. So ayat yang keempat. Sekejap. Kenapa dia tak keluar? Okey. Ayat keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Allah beritahu pada kita, dia yang cipta langit dan bumi. Dan Allah ciptakan alam ini tanpa contoh. Maksudnya, tak ada alam sebelum alam langit dan bumi kita ni. Tak ada. Ini yang pertama dan tak tahu, belum tentu yang terakhir. Tapi ini yang pertama, alam kita ni. Dan Allah jadikan alam ini dari tiada kepada ada. Hanya Allah saja yang boleh buat alam ini dan tiada yang lain. Saintis mencari konon-konon kalau ada yang serupa dengan bumi. Saintis cari kalau ada yang serupa dengan bumi. Sampai ke sudah tak jumpa-jumpa. Alam kita sangat special. Daripada 9 planet bumi yang paling pelik. Boleh hidup pula tu. Boleh hidup pula tu. So, Allah kata apa? Alam ini dicipta dalam 6 masa. Fi sittati ayyam. Dalam 6 masa. Kan tadi Allah bagi tahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang pertama, dia yang terakhir, dia yang zahir dan yang batin. Oh, macam mana tu? Tak tergambar. Okey, cuba tengok alam ni. Alam ini kami ciptakan 6 masa. Alam ini huwallazi khalaqas samawati wal arda, kami ciptakan bumi dan langit dan bumi 6 masa fi sittati ayyam. So dia ada pemula. Dan Allah cerita bagaimana kekuasaan Allah jadikan semua ini dalam tempoh 6 masa. 6 masa. Lazimnya ayyam ni kita translate sebagai hari. Kita panggil 6 hari. Cumanya istilah manusia ni
Bila sebut hari, dia terhad kepada turun naiknya matahari. Sekali matahari naik daripada timur, kemudian satu kali naik lagi, itu satu hari. Itu apa yang kita pernah gambarkan. Cuba kita pergi keluar bumi, pergi ke bulan, apa nilai masa kat situ? Nak ikut hari bumi ke atau bulan atau bumi terbit daripada ufuk bulan? Cuba pergi marikh, kan berbeza masa tu. Hari marikh berbeza dengan hari bumi. Sekarang Allah bagi tahu fi sittati ayyam. 6 masa. Cuma kita tak tahu berapa lama masa tu. Kerana masa yang terlibat dah tentu totally different. Allah bagi tahu maklumat ini kerana Allah sahaja yang tahu. Dia az-zahir dan batin. Dia zahirkan berapa lama masa? 6 masa. Apa hakikat masa tu? Tu batin. Tak siapa tahu. Tak siapa pun tahu. Walaupun Allah boleh jadikan alam ni sekelip mata, tapi Allah ajar kita satu benda yang paling penting. Apa dia? Bila melibatkan masa, tolong buat dengan teliti. Bila melibatkan masa, tolong buat dengan teliti. Bila melibatkan masa, tolong buat plan. Allah boleh cipta there and then, tiba-tiba jadi. Tapi Allah nak ajar kita ada plan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Hari pertama buat apa? Hari kedua buat apa? Ini ilmu pengurusan. Well planned. Dan Allah boleh saja ambil seberapa lama masa yang dia nak, 600 tahun ke, tanpa menyebut hari. Allah boleh sebut fi sittati sanah, 6 tahun. Apa dibuat 6 tahun? Bagi Allah cukup 6 hari. Apa yang dibuat waktu 6 hari itu? Hanya untuk cipta langit dan bumi. Bayangkan untuk cipta langit dan bumi, Allah peruntukkan sejumlah masa untuk beri pendetailan. Wow. Summa stawa 'alal arsh. Kemudian dia tuju ke atas arash. Istiwa. Kalimat istiwa ni, dia merupakan lafaz yang tak jelas. Maksud tak jelas, ulama tak tahu apa maksud istiwa tu. Ulama tak tahu apa maksud sebenar istawa. Tak tahu. So, bila tak tahu, maka mereka meneka-neka. Mungkin bersemayam kot. Mungkin duduk kot. Mungkin begitu kot. Semua kemungkinan. So, bila berlaku kemungkinan macam ni, adalah satu golongan tak setuju dengan golongan yang lain. Dia kata, mana boleh cakap Tuhan macam tu? Tak patut. Sebab dua-dua, masing-masing tak tahu. Allah sebelum tu bagi tahu apa? Az-zahiru wal batinu. Dia yang zahir, dia yang batin. Bila Allah tutup pengetahuan, siapa-siapa pun tak tahu. Problemnya kita ini, bila kita tak tahu, kita tak suka orang lain cakap kita tak tahu. Istiwa tak siapa tahu maksud. Okey, istiwa tak siapa tahu maksud. Jadi masing-masing meneka. Macam ni kot maksud dia. A meneka macam ni. B teka macam ni. C teka macam ni. So, bila A dengar B teka macam ni, A akan kata, salah kau teka tu.
B pula kata, C, salah kau teka tu. So masing-masing gaduh. Hanya dengan satu perkataan, manusia zaman berzaman bergaduh tentang satu perkataan ni. Sedangkan Allah turunkan perkataan ini supaya setiap manusia bertasbih pada Allah, bukan gaduh sesama sendiri. Teruk manusia kan? Ya, teruk. Teruk gila kita ni. Sebut sajalah Allah beristiwa atas arash. Biarlah. Tak perlu diperincikan. Allah tuju kepada arash. Tadi Allah beri tumpuan kepada langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. Selepas tu Allah beri tumpuan pada arash. Susah sangat ke? Tapi tak, nak juga gaduh. 2, 3. Oh, sial. Kita. Kan susah sangat ke? Tak susah. Cumanya sebab kita ada ego. Well, dah belajar lama dekat Timur Tengah, belajar bahasa Arab, baca kitab itu dan kitab ini, kan dah jadi tok guru. So bila jadi tok guru, bolehlah bagi pendapat dan pandangan. Tapi bila orang tolak pendapat dan pandangan dia, ego dia tercalar. Itu je. Lepas tu dihangatkan lagi oleh syaitan. Gaduh. Sedangkan awal surah ini Allah kata apa? Sabbahalillah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih pada Allah. So bila kita baca ayat semacam ini, jumpa ayat mutasyabihat, elakkanlah daripada membaca penerangan ulama tafsir tentang ayat ni yang panjang lebar berjela sehingga kita lost. Apa benda dia nak cerita ni? Tinggalkan tu, yang penting kita tahu ayat ini nak kita tunduk dan bertasbih pada Allah. Gitu. Setelah Allah cipta langit dan bumi, 6 masa, Allah beri tumpuan kepada arash. Allah beri tumpuan pada arash. Kemudian Allah kata, Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Kami tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Okay, tuan-puan, apa ayat? Apa yang masuk dalam bumi ni? Kalau ikut yang kita tahu, apa yang masuk dalam bumi? Air. Lagi? Apa lagi yang masuk dalam bumi? Benih. Lagi? Akar. Lagi? 3 je. Mayat. Okey, lagi? Besi. Sebab surah ini surah besi. Allah mulakan ya'lamu ma yaliju fil ardi. Kami tahu apa yang masuk dalam bumi. Antara lain yang masuk dalam bumi adalah besi. Sebab besi dia tak boleh dihasilkan di bumi. Besi tak mungkin boleh dihasilkan di bumi. Sebab cara dimampatkan mineral yang terlibat, besi tak mungkin boleh terhasil di bumi. Besi itu dari langit. Allah kata dia masukkan ke dalam bumi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Waktu ayat ni turun, sahabat tahu ke besi? Tak. Waktu ayat ni turun, para sahabat tak tahu tentang besi? Tak. So Allah Maha Tinggi dan Allah tahu apa yang masuk dalam bumi yang rendah ini. Kerana ilmu Allah sangat luas dan tahu segalanya. Kalau kita nak tahu, contohlah seorang detektif. Dia dapat satu kes.
So untuk dia tahu tentang reality case tu, dia kena berada di tempat kejadian. Kan untuk dia tahu apa berlaku pada kes tu, dia kena berada di tempat kejadian supaya dia nampak dan dia boleh siasat. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu itu semua. Dia tahu walau di mana pun benda tu berlaku. Allah tahu. Dan yang masuk ke dalam bumi ni macam-macam. Macam-macam. Tadi kita sebut air, biji benih, mayat manusia, kan besi, tak terkira banyak yang kita tahu, yang kita tak tahu. Cacing kerawit masuk dalam bumi, kutu, memerang, ular, kan masuk dalam bumi. Sangat banyak. Dan semua itu Allah tahu. Allah tahu. Walaupun kita duduk di bumi, kita punya pengetahuan tak adalah sedalam itu. Tadi pagi saya pergi Masjid Negara, sedang driving, tiba-tiba ada ular keluar daripada bonet kereta depan. Tak tahu ular tu datang dari mana, tapi Allah tahu ular tu masuk sebab kepanasan. Dia keluar dekat bonet macam tu. Nampaklah dia macam tu, tiba-tiba dia jatuh. Innalillah, dilanggar oleh motorkar. Tak tahu ular tu jatuh ke mana, matilah kot tergelis. Tapi well dia sempatlah masuk dalam enjin bay tu. Semalam hujan pula, mungkin sebab dia nak cari tempat untuk hangatkan badan, masuk tempat enjin tu. So ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Yang masuk, yang keluar, semua Allah tahu. Apa yang keluar daripadanya? Pokok keluar daripadanya. Harta karun, mineral, garam mineral, kekayaan yang lain, minyak dan sebagainya. Setiap titik air laut yang terhasil daripada laut dan tasik naik ke awan yang keluar daripada bumi, semua Allah tahu. Dan di akhirat nanti kita semua akan dikeluarkan dari bumi. So ayat ini memberi isyarat kepada kematian. Kerana kita akan masuk dan kita akan keluar dari bumi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama. Apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik di dalamnya. Tadi masuk ke dalam bumi, keluar dari bumi. Sekarang apa yang turun dari langit, kemudian apa yang naik daripadanya. Perkataan ya'ruju, kata dasarnya araja, maksudnya naik ke atas. So araja ni dicairkan, perkataan tu menjadi mi'raj. Bulan ni kan, bulan Rajab, Isra' Mi'raj, bulan kenaikan Mi'raj Nabi tu. So Mi'raj ni kenaikan Nabi SAW ke langit. So Allah tahu apa yang naik dari bumi ke langit. Seperti wap air, apa lagi yang naik? Kan udara yang panas, udara yang sejuk. Kerana yang naik itu termasuk dalam pengetahuan Allah. Amal-amal baik dan amal buruk kita naik ke langit. Roh kita juga akan naik ke langit. Malaikat yang turun naik. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Sekarang Allah bagi tahu keperluan untuk kita bertasbih. Allah kata Allah sentiasa
bersama kita di manapun kita. Allah mulakan dengan huwal awwalu wal akhiru, dan Allah recap dengan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu di manapun kamu berada. Wih, ini tak cukup menggerunkan ke? Ini tidak cukup menjadikan kita khusyuk ke? Kalau benda ni kita faham dengan baik, kita akan benar-benar berusaha untuk jadi orang yang baik. Kan kita akan jadi lain. Kalau bos kita sedang perhati gerak-geri kita, kita akan jadi orang berbeza kalau mertua kita sedang perhati kita. Kalau bapa kita bersama dalam bilik kita, kita akan jadi orang berbeza. Maka bagaimana kalau kita dapat yakin bahawa Allah sentiasa bersama kita dan tak pernah tinggalkan? Perangai kita berbeza. So, jika kita berusaha beriman kepada ayat ini, maka ayat-ayat lain tak perlu untuk menyekat kita dari berbuat dosa atau bercakap perkara yang tak patut kita cakap. Kan wahwa ma'akum aynama kuntum juga, dia representasi ihsan. Kan? Representasi ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah seakan-akan engkau melihat dia, dan jika engkau tidak melihat dia, maka sesungguhnya dia melihatku. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Maka perbincangan tentang ayat ini juga panjang kerana perkataan dia bersama kita. Bersama. Macam mana cara bersama tu? Kan macam mana cara bersama tu? Adakah Allah berada di mana-mana? Dan bukan saja di Arash? So di sinilah datang fahaman-fahaman, bentuk fahaman yang keliru dan salah. Allah ada di mana-mana. Allah tidak perlu tempat. Di mana-mana itu tempat. Nah, suatu ayat-ayat mutasyabih macam ni, dia menghasilkan perbalahan berpanjangan. Kenapa berbalah? Mereka tidak tumpukan apa yang paling utama. Kenapa kita bergaduh, tuan-puan? Sebab kita nak menang. Kan? Kalau saya gaduh dengan siapa? Siapa yang saya nak buat gaduh malam ni? Dengan Farhana, Puan Farhana. Saya gaduh dengan Puan Farhana, masing-masing tinggi suara. Masing-masing ada pendapat dan tak nak mengalah. Waktu bergaduh tu sebenarnya saya sedang beri prioriti pada siapa? Tengah gaduh tu, saya sedang bagi prioriti pada siapa? Saya sedang bagi prioriti pada ego saya. Setiap orang bergaduh, dia sedang beri tumpuan prioriti keutamaan pada ego dia. Sedangkan Allah kata, huwal awwalu. Dia yang pertama. Bukan egomu yang pertama, dia yang pertama. So bila jumpa ayat mutasyabih, sekarang utamakan siapa? Allah ke atau pendapatmu? Bila Allah kata dia bersama dengan kita, tak kisahlah dia bersama macam mana pun. Kuasanya ke, zatnya ke, ikutlah.
Yang penting dia bersama kita. Problemnya ialah kita gagal untuk bina rasa Allah bersama kita tu. Sebab tu kita boleh sanggup, ulama boleh ada yang sanggup berbahas panjang-panjang, bergaduh sampai boleh gelar-menggelar, oh ini Wahabi, oh ini Majusi, oh ini begitu dan begini. Kan? Jis daripada ayat ni, daripada ayat 3 tadi. Jadikan dia yang pertama. So, lain kali tuan-puan, selepas daripada ini, kita akan ulang dengar dan ulang baca. Kalaupun bukan ayat macam ini, ada ayat-ayat lain yang serupa semacam ini. Maka perhatikan kronologi ayat tu. Ayat ketiga Allah suruh jadikan dia yang utama. Kemudian ayat 4 Allah datangkan bentuk ujian. Betul ke kau nak jadikan aku yang pertama? Okey, sekarang aku bagi kau satu perkataan, istawa. Gaduh. Sesama sendiri gaduh. Pendapat aku lebih bagus, pendapat aku lebih bagus. Engkau tak bagus, engkau tak belajar, engkau tak sekolah. Aku sekolah tinggi, begitu dan begini. Itu jam, adakah engkau jadikan Allah yang pertama? Itu istawa, gaduh. Okey, senyap. Masing-masing setuju. Okey, jadikan Allah yang pertama. Baca lagi ni. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kamu. Macam mana bersama tu? Jadikan Allah yang pertama. Terima saja. Sebab wa zahiru wal batinu. Kalau dia nak bagi tahu, dia bagi tahu. Kalau dia nak tutup, dia tutup. Apa yang dia bagi tahu, kita tahu. Tapi apa yang dia tak bagi tahu, kita tak akan tahu sampai bila-bila. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. So bagaimanapun kita baca Quran, pastikan fokus utama kita kepada apa kehendak ayat tu. Allah bukan saja memperkenalkan dia sebagai apa dan siapa, tetapi Allah juga nak kita belajar cara melihat alam ini berfungsi. Didatangkan ujian untuk tes ego kita ni besar, tinggi ataupun fluctuate. Boleh rendah, boleh tinggi. Ego tu boleh dipijak-pijak depan Allah. Gitu. Lahu mulkus samawati wal ard. Dialah pemilik langit dan bumi. Kalau Allah kata dia pemilik langit dan bumi, kenapa kita perlu besarkan ego kita, bergaduh kepada perkataan-perkataan, beberapa perkataan sehingga menghilangkan langsung apa tujuan ayat itu turun. Wa ilallahi turja'ul umur. Kembali kepada Allah jualah segala urusan. Yulijul laila fin nahar. Allah teruskan lagi. Dialah yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Ini pendekatan macam ni kita baru jumpa. Kan yulijul laila fin nahar. Malam rupanya dimasukkan ke dalam siang. Dialah yang memasukkan malam, malam dimasukkan ke dalam siang. Cuba tengok dekat luar tu, kan malam. Macam mana malam ni nanti masuk ke dalam siang? Masuk ni tuan-puan, benda, ada satu benda, dimasuk ke dalam sesuatu. Macam mana Allah kata malam tu masuk ke dalam siang? Kalau Allah bagi tahu, kita akan tahu. Selagi Allah tak bagi tahu, kita tak akan tahu.
Wa yulijun nahara fil lail. Tadi malam masuk ke dalam siang, sekarang siang masuk ke dalam malam. Ui, macam mana tu? Ha. Malam masuk siang, siang masuk malam ni macam mana? Jeng jeng jeng. Tuan-tuan pernah tengok ke? Malam masuk ke dalam siang, siang masuk ke dalam malam. Macam mana tu? Kejap saya cari dulu. Ada tak benda dia? Malam masuk ke dalam siang. Tak tahu dia rotate tak? Mana ya? Okey. Sini. Tengah cari GIF yang malam masuk ke dalam siang, siang masuk ke dalam malam. Tengok yang ni. Sini siang, sebelah sini malam. Bumi tengah bergerak, siang masuk ke dalam malam. Okey, siang masuk ke dalam malam. Permukaan bumi sebelah sana, malam sedang masuk ke siang. Malam masuk ke dalam siang. Kalau kita sekarang malam, kejap lagi siang, siang masuk ke dalam malam. Dalam masa yang sama, belahan bumi yang satu lagi, siang sedang masuk ke dalam malam. Allah sedang bagi tahu dua-dua kutub. Dua-dua timur dan barat. Apa yang berlaku di timur dan di barat? Di timur, siang masuk ke dalam malam. Di barat, masa yang sama, malam masuk ke dalam siang. Pening kan? Macam itulah. Tak apa, pelan-pelan fikir. Boleh dapat lah tu. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimum bidatis sudur. Kalau itu ilmu Allah tahu, setakat apa yang ada dalam hatimu, Allah sangat tahu. Wallahu alimum bidatis sudur. Dia yang maha tahu apa yang terkandung di dalam dada. Kenapa? Apa kaitan malam siang, siang malam dengan sesuatu yang ada dalam isi hati? Apa kaitan perubahan malam siang dengan apa yang ada dalam hati? Antara kaitan yang kita boleh lihat begini, tuan-puan. Sejak kita lahir, sejak kita lahir, sampailah ke saat ini, sampai ke malam ini, kita belajar tadabbur. Berapa kali dah perubahan siang malam, siang malam, siang malam? Berapa kali dah kita menjumpai malam menjadi siang, siang menjadi malam? Berapa kali dah berlalunya satu hari ini? Kan, berapa hari dah? Banyak kali dah. Hari berganti hari. So, adakah hari berganti hari itu menyedarkan hati kecil kita untuk sedar dan bertasbih pada Allah? Adakah hari berganti hari itu kita semakin sedar untuk bertasbih pada Allah
Atau kita tak buat apa-apa pun, tak ada sebarang kesedaran. Hati kecil kita tak ada sebarang kesedaran. Allah kata berganti pun siang dan malam di luarmu, Allah tahu hatimu bagaimana. Kau bertasbih ke tak bertasbih ke Allah tahu. Walaupun dekat luar kau ni bersilih ganti. Tamadun naik dan turun, kerajaan bertukar ganti. Tapi selagi mana hati kecilmu itu tak mahu dan tak sedar untuk bertasbih kepada Allah, engkau tidak ke mana-mana. Ya Allah kata, wa huwa alimun bidhati sudur. Dia tahu apa yang ada dalam hatimu. Apa yang berubah di luar ini tidak membawa apa-apa nilai dan maksud kalau hatimu tidak berubah. Dan Allah tahu berubah ke tak. Kerana keperluan hati itu untuk apa? Untuk apa yang ada dalam dada ni? Hati yang ada dalam dada ni? Aminu billah. Percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah. So biar banyak kali bersilih ganti. Tapi kalau hati itu tidak tergerak untuk mengagungkan Allah, untuk kenal pada dia, untuk bertasbih pada dia, apa yang berlaku dekat luar takkan bawa apa-apa makna. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggalkan untuk kita sama-sama berfikir pada ayat ke-6 malam ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.